حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Terasa sayu, terasa merdu. Allahu akbar. Itu dia suasana di subuh hari, di hening hari. Tambahan pula kalau kita dengar tadi macam berada di Masjidil Haram je kan. Dan Alhamdulillah, itulah yang kita akan bicarakan hari ini. Suasana yang sangat hiba apabila satu laungan akan dialunkan. Iaitu tajuk kita hari ini, persoalan muazzin. Dan saya Da'i Hadari insya-Allah akan temankan anda sepanjang 2 jam kita bersiaran. Dan hari ini insya-Allah banyak manfaat kita akan sama-sama timba. Banyak ilmu yang kita akan dapat garap daripada tetamu kita yang berada di studio ketika ini. Tidak lain dan tidak bukan kalau kita selalu dengar suara beliau dalam azan di TV9. Dan kita sangat bertuah hari ini bersama dengan kita di pagi Sayyidul Ayyam Jumaat 26 Jun 2020 bersamaan dengan 4 Zulkaidah 1441 Hijrah. Nama penuh beliau yang berbahagia Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Makki. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita? Alhamdulillah, salam Jumaat. Ya betul, salam Mudah-mudahan Jumaat juga. kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Baiklah, itu dia Syekh Abdul Karim yang beliau sendiri mahukan dibahasakan bahasa beliau pada pagi ini. Ustaz, insya-Allah boleh ya Syekh ya? Boleh, Ustaz je, saya biasa je. Baik Syekh, Ustaz ya, banyak kita akan bicarakan hari ini berkaitan dengan persoalan muazzin. Cumanya bukanlah dari sudut fiqh ya, tetapi kita sama-sama nak belajar. Mungkin ada sesuatu pengalaman yang juga nak dikongsikan oleh yang berbahagia Syekh. Jadi kepada anda semua, pagi ini kita lain sikit. Bukan kita nak bawakan anda untuk tanyakan soalan, kita nak alu-alukan daripada anda untuk telefon kami, hubungi kami untuk mungkin nak belajar cara alunan azan, teknik azan. Caranya macam mana? Hubungi kami di talian 0377261603. Itu dia taliannya. Anda boleh telefon kami, hubungi kami. Atau kalau ada soalan tetapi bukan berkaitan dengan fiqh, anda boleh saja WhatsApp kami di 011-1233-6480. Ya, bukan hukum hakam ya. Dan kalau ada keluangan anda nak juga sampaikan soalan, boleh sahaja kongsikan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, banyak yang saya nak belajar juga hari ini. Hari ini kita nak bicarakan tentang persoalan muazzin. Tetapi sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh ya Syekh ya, lebih indah jika Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani memperkenalkan diri. Siapakah Syekh sebenarnya? Kerana dikabarkan dibesarkan di Kota Mekah. Silakan Syekh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. As'adallah sabahakum. Semoga kita semua dalam keadaan sihat wal afiah pada Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Mudah-mudahan kita semua jangan lupa ya memperbanyakkan selawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan jangan lupa baca suratul Kahfi. Harap-harap kita 5 waktu ni cover-cover lah, tengok macam mana, bagi-bagilah muka surat supaya kita dapat membaca surah Kahfi dengan sepenuhnya. Itu digalakkan oleh sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan nama saya Abdul Karim bin Umar. Atuk saya nama Muhammad Hussein, tapi dalam IC nama dia Abdul Karim Umar Mak Seng. Jadi nama saya penuh Abdul Karim bin Umar. Tuan-tuan rahmatillah subhanahu wa taala, saya ditakdirkan lahir di Makkahul Mukarramah pada tahun 1979, 29 Mac di kota suci Makkahul Mukarramah, berhampiran dengan Masjidil Haram dan membesar dalam suasana Masjidil Haram bersama dengan arwah walid saya. Alhamdulillah, itu sedikit pengalaman Ustaz Hadari.
Alhamdulillah, itu dia satu pengalaman yang indah dan sebenarnya banyak lagi kita akan tanyakan, terutamanya pengalaman Ustaz sendirilah. Ya. Dikabarkan pernah berguru dengan Syekh Ali Ahmad Mullah, iaitu seorang syekh yang kita semua sedia maklum bukan calon-calon orangnya ya. Ya, betul. Jadi mungkin kejap lagi akan dikongsikan. Cumanya dikabarkan Ustaz boleh meniru lebih 15 suara bacaan ayat suci Al-Quran. Macam mana tu Ustaz? Nah, itu sebenarnya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Inilah kelebihan dan keistimewaan Allah Taala bagi. Jadi kita gunakan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya sering ke Masjidil Haram ketika usia 8 tahun sehingga umur 16 17 tahun masih lagi sering mengulang ke Masjidil Haram oleh kerana masa itu ketika di Mekah lagi sering mengikut Allahyarham walid saya. Allahyarham walid saya belajar di Masjidil Haram. Jadi saya sering mendengar alunan azan dan bacaan imam dan jadi minat. Jadi ni kita kata inilah kelebihan bila kita membawa anak ke tempat yang baik, insya-Allah akan jadi anak tu akan jadi lebih baik. kurang jadi serta dengan doa ibu bapa. Maknanya sokongan tu penting Ustaz Hadari. Jadi saya dapat sokongan 100% daripada walid saya, daripada ummi saya. Betul. Memang tak pernah hampakan punya semangat saya. Sentiasa memberi semangat dan ayah saya dia kata Abdul Karim lebih sedap lagi daripada imam Mekah. Lebih sedap lagi daripada muazzin. Semangat tu. Padahal kita suara kita ke laut sebenarnya masa ketika tu tak reti taranum, tak belajar apa lagi, tapi nak cerita kata sokongan seorang ayah dan ibu amat penting dalam sejarah anak. Kejayaan seorang anak itu ada daripada motivasi dan bimbingan daripada ayah, ibu dan ayahnya. Subhanallah. Baik Ustaz, mungkin di awal ini saya suka untuk bawa kepada para penonton. Mungkin para penonton sendiri ramai yang ada pengalaman, mungkin ada muazzin muda yang sudah memberanikan diri ya Ustaz ya untuk cuba untuk menjadi seorang pengalun azan ataupun muazzin. Bahkan jika kita kembali kepada sirah Nabi SAW, muazzin yang pertama yang Rasulullah sendiri lantik itu adalah Bilal bin Rabah. Jadi mungkin di awal ini muazzin itu sangat hebat gelaran dan tugasnya. Apa yang Syekh ataupun Ustaz ingin sampaikan berkenaan dengan muazzin itu? Ialah sebenarnya ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai lagi pada kalangan sahabat yang hebat ilmunya dan sebagainya, tapi Rasulullah pilih Bilal bin Rabah. Kenapa? Kerana anda sautan, suara dia lunak. Jadi walaupun kulit Bilal bin Rabah agaknya lebih gelap pada kita, tapi kemuliaan Bilal bin Rabah ini adalah sangat besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah mimpi dengar punya tapak kaki Bilal bin Rabah di syurga. Maknanya ini amalan Bilal bin Rabah yang kita sangat jealous dengan amalan Bilal bin Rabah, maka sehingga Rasulullah mengagungkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bin Rabah sehingga Rasulullah pilih Bilal bin Rabah sebab dia suara dia lunak. Jadi kita nak cari Bilal ni kalau boleh cari Bilal yang suara tu agaknya lebih lunak dan menarik untuk jemaah datang ke masjid. Ya, bila sebut tentang Bilal bin Rabah ni, ya Ustaz ya, ada satu soalan daripada sahabat kita berkaitan dengan Bilal ini juga. Tapi tak apa, kita simpan dulu. Cumanya ada soalan daripada Ali ini. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Katanya bolehkah melantik wanita sebagai muazzin? Mohon pencerahan. Silakan Ustaz. Kalau kita di tempat kita ni memang tak ada lah. Tak ada lah Ustaz. Tak ada. Jadi dalam syariah pun tak digalakkan untuk perempuan jadi muazzin. Sebab suara perempuan ni kadang-kadang tak elok lah untuk, dan memang di dalam mazhab kita pun tak digalakkan. Betul. Suara dalam mazhab fiqh Syafi'i pun tak digalakkan perempuan jadi muazzin. Jadi biarlah orang lelaki, tak kira lah kalau budak-budak pun kita latihlah anak-anak untuk menjadi muazzin. Di rumah kita ada anak, ada suami. Jadi dalam masa PKPP ni kita suami akan banyak ambil tugasan masak ke dapur pun sama maknanya imam tak pernah jadi imam selama ni, sekali ni semua orang lelaki dan seorang bapa menjadi imam dan bertanggungjawab di rumah tangga masing-masing. Itu dia Ustaz ya. Baik Ustaz, mungkin saya nak saya tertanya-tanya juga kerana jika diberikan satu tanggungjawab sebagai muazzin ini sebenarnya ramai yang takut nak menerimanya jika diajak lagilah silap-silap keluar terus daripada masjid atau surau itu. Tetapi sebenarnya ia adalah satu keistimewaan yang sangat hebat. Bagaimana gambaran kehebatan seorang muazzin yang dijanjikan dalam Islam itu sendiri?
Sebenarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa ni, law ya'lamun nas ma fi an-nida was-saff al-awwal thumma lam yajidu an yastahimu alaihi lastahamu. Maknanya kalau orang tahu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kalau orang tahu keistimewaan an-nida was-saff al-awwal, maknanya kalau orang tahu keistimewaan azan, keistimewaan seorang muazzin dan sah pertama sehari, orang akan, kalau kata memang dah penuh, betul, kena mengundi, saya nak mengundi juga, macam mana saya nak beratur juga, macam mana saya nak juga punya keistimewaan dia. Dan di akhirat nanti pula apa ni, atwalhum a'naqan, maknanya leher mereka ni kata panjang ataupun tinggi derajat mereka di akhirat nanti. Bayangkan dia, sebab kita di hari kiamat nanti ada orang dalam buaian air, maknanya orang duduk tengah-tengah sangkut dengan air, dengan amalan dia yang kurang. Tapi orang muazzin, seorang muazzin ni dia tinggi. Dia tinggi maknanya kalau bayangkan kalau banjir di rumah kita, kita duduk tahap macam ni, parah macam ni. So kita boleh bernafas sehari. Tapi kalau duduk macam ni, agak tenggelam kita, boleh mati terus kita, ataupun dianiaya itu diseksa. Jadi maknanya kelebihan istimewanya orang yang derajat tinggi ni. Kalau orang tinggi, contohnya saya suruh Ustaz Hadari ambil satu benda tinggi. Istimewa tak orang tinggi boleh ambil barang tinggi. Tapi kalau orang pendek, orang rendah, maknanya rendah amalannya, rendah bentuk badannya sebagainya, sukar untuk nak ambil satu benda. Nampak tak? Ini maknanya istilah kata tinggi seorang muazzin tu di akhir darjat. Jadi kita boleh bayangkan macam mana istimewanya seorang muazzin. Jadi saya memang cukup jealous dengan muazzin. Maknanya kalau siapa jadi muazzin, Allah bukan susah pun, azan je, takbir, tapi kena belajar dan bertalaqi, ikut kursus-kursus di mana masjid-masjid buat kursus muazzin, tak mustahil. Dan suara ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semua orang suara sedap, tapi kita boleh latih mana yang kita ada. Kita mampu, kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana kita tak lebih pada kemampuan kita. Ini rezeki Allah Taala bagi pada saya, boleh azan macam ni. Okey, tapi kita kena bertalaqi, berguru. Jangan main azan je sampai panjang pendek tak tahu Jadi kita kena bertalaqi. Bila sebut tentang panjang pendek ni, kita minta kepada anda semua para penonton, tak kiralah di mana sahaja anda sedang menonton, boleh saja hubungi kami untuk kita sama-sama belajar teknik azan itu daripada Syekh pada pagi ini, insya-Allah. Baik Ustaz. Berapa lama sebenarnya belajar? Ustaz sendirilah belajar untuk menjadi sebagai muazzin, dan apa pengalaman paling manis kita nak tahu tu? Ya. Walaupun kadang-kadang orang kata, Ustaz, saya imam sahaja, saya bukan muazzin. Tak, kita adalah imam, kita adalah muazzin. Dua maknanya melengkap antara satu sama lain. Kena azan juga. Jangan kata aku ni muazzin saja, saya ni muazzin saja. Mana saya Bilal? Okey, kalau takdir kata imam tak datang, terpaksa Bilal akan jadi imam. Betul. So kita kena belajar dua-dua. Maknanya fiqh solat tu kita kena belajar macam mana caranya dan sebagainya. So seorang muazzin dia kena berguru dan dia bertalaqi dengan orang yang fasih bahasa Arab. Maknanya kita tengok kalau kata ini Bilal Masjid Negeri Selangor contohnya, dia buat kursus. Jadi kita pergi cari dia. Contohnya ambil kursus di mana tempat Masjid Negeri Melaka ada buat kursus muazzin. Tengok dia, ni Johan muazzin contohnya. Kita ambil talaqi sama dia satu persatu. Jangan tamak nak belajar serentak. Maknanya saya belajar daripada usia memang kecil lagi. Dan saya nak cerita kepada tuan-tuan rahmati Allah dan penonton rahmati Allah. Saya membesar, saya cerita tadi, dalam Masjidil Haram. Ayah saya pergi mengaji, belajar dengan Syekh daripada Nusantara kita, Syekh Allahyarham Syekh Abdul Karim Banjar. Ketika itu ada satu tiang, orang Melayu belajar kat satu tiang di Masjidil Haram. Dan Syekh Abdul Qadir Mandili, dua tiang di Masjidil Haram, kalangan orang Nusantara daripada Indonesia, Thailand, Malaysia semua, Singapura semua belajar kat situ. Saya ni salah satu kanak-kanak yang nakal dalam bidang azan dan imam. Jadi waktu saya belajar tahfiz di tingkat 2, waktu azan Ustaz Hadari, saya berlari ke mana? Ke tempat muazzin. Muazzin dalam cermin, belakang saya kiblat, saya pandang kepada muazzin. Orang semua pandang ke Kaabah, saya pandang ke muazzin. Kenapa? Kerana saya memang sangat minat. Salah satunya tuan guru saya dan ayah angkat saya, Syekh Ali Mullah. Menangis-nangis saya sampai nak salam dengan dia, suka. Dan imam pun sama.
Imam habis salam, dia nak balik ke kereta dia. Saya ikut sampai ke kereta dia, Ustaz Hadari. Sampai tahu kereta dia parking kat mana. Sampai ikut tu? Sampai ikut dan tahu. Tengok lagi, jenguk lagi dalam cermin kereta dia ada apa. Ada selipar anak dia. Salah satunya Syekh idola saya, yang saya pernah baca Quran depan Syekh, iaitu Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Mana pengtua Masjid Haram, Masjid Nabawi. Jadi ini peluang bagi saya ni, saya rasa kalau kita tak minat dan tidak ada sokongan daripada ayah, memang saya pun akan jadi seperti kanak-kanak biasa. Kemungkinan saya dah jadi tak jadi imam, tak jadi muazzin dan sebagainya. Berapa lama tempoh Ustaz bersama dengan Syekh berguru untuk azan? Berguru ni tak lama, tapi beberapa peluang untuk ketika Syekh Alimullah datang ke Malaysia, mata saya bawa ke Malaysia waktu 14.30. Ustaz tadi. Maknanya sebelum saya tamat belajar di ibu kota Riyadh, Universiti King Saud, saya sering ke Mekah sebab rumah saya di Jeddah. Masa itu kami pindah ke Jeddah. Jadi saya sering solat Maghrib Isyak di Mekah. Jumpa dengan Syekh Alimullah, Ketua Bilal Masjid Haram ataupun bila-bila lain, jangan lupa datang Malaysia ataupun datang Indonesia mana-mana, kontak saya. Ini wajib kena kontak saya sebab umat di Nusantara, di Malaysia, di mana-mana tempat perlu pada azan Syekh, dan mereka ni sangat rindu suasana Mekah. Maka Syekh makbul punya doa saya, dan saya makbul doa saya setelah beberapa belas tahun Ustaz Hadari. Bayangkan kita minat dengan seorang artis daripada kecil, dia pun lebih kurang pasal kita kecil lagi. Betul. Sampai kita dah berpangkat, maknanya sudah jadi imam dan sebagainya, baru Syekh nak kenal kita dan sebagainya. Dah lama punya tangguh, delay punya tu berbelas-belas tahun, sampai nangis saya tak percaya saya boleh bawa Syekh. Akhirnya berdepan. Jadi first azan Syekh Alimullah di Masjid Pulau Pinang. Masa tu saya tak ada imam lagi di Masjid Negeri Selangor. First saya bawa Syekh datang ke Penang. Jadi kebetulan saya duduk kat Penang, dan memang rumah wife saya dekat Penang. Jadi Syekh telefon, anak dekat Penang ni. Saya pergi cari Syekh. Saya kata, betul ke Syekh telefon saya ni? Rupanya Allah Taala makbul. Maknanya di sini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, setiap benda yang kita minat, apa yang kita nak jadi anak kita pemain bola dunia, nak jadi anak kita main takraw dan sebagainya, usaha murni, niat ada, azam ada, doa, backup dengan doa ibu bapa sebagainya, Allah Taala bagi Ustaz tadi. Tak mustahil. Walaupun berbelas-belas tahun, tapi memang saya yakin apa sahaja Allah nak bagi, kun idza arada syai'an an yahlaqu kun fayakun. Maknanya tidak boleh siapa menghalang. Kalau Allah Taala kata ini rezeki Ustaz Hadari, takkan siapa boleh halang dah. Betul tak? Jadi saya yakin dengan ini, maka saya dapat masa boleh membawa Syekh Alimullah, Ketua Bilal Masjid Haram, 5 tahun berturut-turut ke Masjid Negeri dan ke Sarawak, merata kita pergi. Allahu Akbar. Itu dia, menjadi wakilnya, membawa Syekh tu. Allahu Akbar. Itu dia khidmat yang paling sangat hebat tu, membawa Ketua Bilal Masjidil Haram. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, saya suka dengan soalan ini daripada Faizal bin Ahmad, sahabat kita di Facebook. Katanya, Assalamualaikum da'i Ustaz serta kru-kru. Waalaikumsalam. Soalan saya, benarkah muazzin akan dapat pahala semua jemaah yang solat yang dengar laungan azan darinya? Macam mana tu? Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abi Khuzaimah, kalau kita melaungkan azan, sadari benda yang basah, benda yang kering. Benda yang kering tu apa dia? Dinding, rumah, tiang, kameraman, semua benda tu daripada kalangan bahasa manusia dan sebagainya akan menjadi saksi di akhirat nanti. Allah. Besar tu. Dan sejauh mana hadis Rasulullah SAW, sejauh mana mudda sautihi, maknanya sejauh mana melakukan azan. Bayangkan, hayya lil falah. Contohnya Masjid Haram, bayangkan boleh pergi 2 kilo contohnya. 2 kilo itulah, sejauh mana 2 kilo itulah akan diampuni dosanya. Allahu Akbar. Kalau kita masjid surau, sebab tu azan digalakkan azan dengan secara kuat. Jangan slow. Azan tapi jangan sumbang sudah. Maknanya kita kena bertalaqi. Kalau boleh azan seperti mana azan Mekah, Madinah dan mana-mana azan yang Nusantara yang kita, azan Mesir ke, kalau azan kita sini dia bunyi lonat lain sikit kan, irama lain sikit kan. Jadi itu contoh-contoh akan saya bagikan contoh di akhir nanti insya-Allah. Akhir episod kita ni atau akhir pertemuan kita ada contoh beberapa azan, nanti kita belajar insya-Allah. Wah, begitu beruntungnya Ustaz ya. Bagaimana orang yang melakukan azan itu ialah mengajak semua orang untuk hayya 'alas solah, menunaikan solat dengannya. Allahu Akbar, itu dia. Betul. Sangat hebat.
Sangat hebat itu dia seorang muazzin, insya-Allah. Baiklah, kepada anda semua banyak lagi kita akan bicarakan dan masih lagi kami tunggu untuk anda siapa sahaja untuk belajar teknik azan, insya-Allah pada pagi ini bersama dengan yang berbahagia Syekh. Namun kita berehat dahulu, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya melainkan yang menyeru kepada mematuhi perintah Allah serta mengerjakan amal soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang Islam. Surah Fussilat ayat 33. Itu dia laungan azan yang sangat merdu, sangat indah jika kita betul-betul menghayati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dilaungkan oleh Syekh Ali Ahmad Mullah ataupun Syekh Ali Mullah yang merupakan ketua muazzin di Masjidil Haram Mekah. Dan alhamdulillah hari ini kita bicarakan pada pagi Jumaat yang indah yang mulia ini, tambahan pula kita dah kembali boleh menunaikan solat Jumaat di masjid. Namun ada SOP ataupun ada cara-cara yang tertentu untuk kita terus patuh bertepatan dengan tempoh kawalan pergerakan. Namun pemulihan itu paling penting kita kena hayati. Dan insya-Allah pada pagi ini kita sama-sama dengan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani membincangkan tentang persoalan muazzin. Namun ustaz ya, kita ada pemanggil di talian kita kini, kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Siapa yang bercakap? Ustaz, ni Kak Iyat dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Oh, Kak Iyat. Saya baru terpandang tadi Kak Iyat. Tadi baru hantar soalan ya, tiba-tiba telefon. Sebab susah sangat nak tembus talian. Ustaz di siaran ni nampak teringin sangatlah nak tanya soalan. Baik-baik, silakan Kak Iyat. Kak Iyat nak tanya macam mana Ustaz jaga suara yang merdu tu? Ada pantang larang ke, tak boleh makan pedas ke, tak boleh makan minyak ke, sekurang-kurangnya bolehlah Kak Iyat aplikasikan untuk nak buat baca Quran ke kan. Itu kan Ustaz tu. Sekian saja soalan Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Iyat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Iyat dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Katanya adakah petua ataupun tips berkenaan dengan penjagaan suara ni Ustaz? Silakan. Sebenarnya sebagai seorang muazzin ataupun imam dan qari nak membaca Al-Quran, harus kita ada persediaan. Contohnya kita kurangkan makan sebelum kita membaca Al-Quran. Terlalu kenyang, nafas jadi pendek. Satu. Yang kedua, kalau nakkan suara ni, saya sebut tadi, itulah kalau suara ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Betul. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi anugerah tak jaga pun tak jadi Ustaz tadi. Maknanya akan jadi serak, akan semput dan sebagainya. Pengalaman saya, Syekh Ali Mullah, ini tips ya, Syekh Ali Mullah, dia pesan kalau boleh kita nak jadi seorang muazzin ataupun qari yang hebat, harus kita kena cukup rehat. Cukup rehat. Malam tadi saya cakap Ustaz tadi dengan terus terang. Sebab saya nak syuting pagi ni memang saya tidur pukul 10.30. 10.30 malam tidur dah? Tidur dah. Sebab saya ada benda yang penting lagi untuk saya nak berhadapan masyarakat. Jadi saya kena cukup rehat. Kalau tidur pukul 1, pukul 12 tu agaknya bateri tu tak full. Jadi kemungkinan suara pun akan jadi serak. Kalau bab makan dan minum adalah kalau boleh makan jangan makan pedas. Kita ni pantang tengok pedas ya. Betul. Durian, sambal belacang, tempoyak, apa lagi? Banyak benda yang boleh, benda yang berminyak, seperti kari, minuman seperti teh tarik. Sebelum nak azan, selepas azan, selepas baca Quran, silakan. Itu sahaja saya amalkan, maknanya saya menjaga
2 jam sebelum saya bertugas. Wallahu alam. Selepas tu saya makan juga pedas pun saya makan tak banyak, tapi kalau boleh ingat peti suara kita ni sangat sensitif. Maknanya kalau kata kita tak jaga dia, anugerah memang anugerah. Tapi kalau kita jaga, lebih baik lagi. Maknanya lebih tahan lama. Tahan lasak sehingga sampai umur 60 pun 70 pun masih still suara yang nyaring yang sama. Tapi kalau kita dianugerah suara yang sedap, suara yang boleh baca dengan irama sekian-sekian, tapi kalau kita tak jaga pemakanan, kemungkinan suara kita akan jadi makin membesar, makin serak basah. Kalau serak basah original tak apa. Kalau ni serak yang yang kita salahkan diri kita sendiri, maka jaga. Yang kedua, kalau minuman kita kurangkan ais. Maknanya sejuk, ataupun saya lebih suka dengan minuman yang suam sehari. Tak minum ais, memang saya ABC ke apa ke aiskrim ke memang saya tak hampir lah. Kecuali kalau saya nak hilangkan gian punya nak tu, sebulan sekali saya bagi. Tapi kalau ada syuting, ada tugas apa-apa, memang saya tak hampir sebab saya lebih jaga pada peti suara. Setakat ni alhamdulillah. Baik, itu dia. Cukup rehat. Jangan makan pedas, jangan makan yang berminyak. Itu antara petua yang dikongsikan oleh Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani yang juga merupakan Imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Masih lagi ya Syekh di sana ya? Alhamdulillah dah genap September ni genap, Ogos ni genap insya-Allah 10 tahun. 10 tahun dah di sini. Start daripada 2010. Baik. Dan insya-Allah doakan semoga sentiasa dalam sihat walafiat, dapat membantu ummah dan insya-Allah masyarakat Selangor semua insya-Allah. Ya, itu dia. Cumanya saya sangat beruntung kerana para penonton sekalian yang bersama dengan kita bukan calang-calang orangnya. Ustaz merupakan qari di Raja Arab Saudi, jawatan yang belum pernah ketika itu disandang oleh orang Melayu. Satu pengiktirafan ke atas bangsa Melayu secara keseluruhannya. Boleh ceritakan sedikit Ustaz? Allahu Akbar. Ini adalah satu benda yang saya langsung tak jangka, oleh kerana waktu saya belajar di negara universiti, memang saya menanti-nanti peluang untuk saya nak melaungkan azan, jadi imam dekat masjid di asrama ataupun di bangunan pelajar-pelajar yang berada di sana tu. Kira panggil asrama kan, asrama sakanut tullab. Jadi saya menunggu bila ni lambat datang. Ada selalunya nak dengar Bilal kan. Pasal ada Bilal tu azan dia tu agaknya seperti azan biasa. Jadi saya nak melaungkan azan Mekah ni. Yang terpendam di hati saya, nak azankan Syekh Ali Mullah punya azan ni, nak menyampaikan mesej tu. Allah Taala makbul, Bilal tak dapat datang, jadi dia orang kata, Abdul Karim, kita turun azan. Saya memang dah tunggu dah. On mic terus sebab azan ni kita kena tepat dengan masa. Jangan kita lambatkan azan, tak boleh ya. Mana kita ni sebagai muazzin ni kita kena jaga masa, diamanahkan menjaga masa. Dan sebagai orang yang dipercayai, maknanya kita kena jaga masa. Jangan kita azan maknanya masuk waktu pukul puasa, Bilal dulu yang kenyang sehari, tak boleh ya. Bilal tu kena ada sifat pengorbanan. Jadi saya melaungkan azan sehari. Ini first nak cerita boleh jadi qari dalam universiti, dalam qari dalam istana negara Saudi. Jadi sebagai kita orang Melayu dan saya pula sebab lahir kat sana, jadi profil saya ni banyak pakai style macam ni lah. Saya lebih selesa pakai macam ni sekiranya waktu official lah. Tapi kalau kat rumah dekat kita pakai biasa je. Tapi bila official ni saya lebih suka nak rasa mood haramain tu. Okey. Jadi saya azan selepas azan imam datang, saya qamat. Imam tak kenal saya lagi. Maksudnya sebab kita student biasa kan. Selepas solat imam jumpa dengan saya. Dia kata, awak yang azan tadi? Saya kata, alhamdulillah, ana minta maaf ya, ana azan tadi sebab Bilal tak datang. Dia kata, masya-Allah Syekh, ana nak minta anta jadi Bilal tambahan. Bilal rawatib lah. Bukan Bilal rasmi lah, Bilal rawatib. Kalau apa-apa hal kami nak hantar jadi azan. Saya kata okey je. Memang yang ni yang ditunggu-tunggu kan. Dah tunggu lama dah. Memang sambil nak belajar, sambil tu kita nak jadi muazzin. Jadi kita nak pahala sebagai muazzin. Duk tak lama pula imam pula tak datang. Ini nak cerita pula. Jadi bila saya qamat imam tak datang, terpaksa yang lain-lain pun tolak saya juga. Jadi sebenarnya qamat tu kalau boleh biar orang lain qamat. Kalau masjid-masjid mana-mana muazzin azan qamat, biar orang lain qamat, kita jadi imam kalau imam tak datang. Kebetulan saya tak tahu cerita tu. Saya qamat pandang kanan kiri, semua pelajar takut nak jadi imam.
Sebab imam ni kena bacaan dia bagus, tajwidnya bagus dan sebagainya, banyak syarat-syarat kan. Jadi pelajar-pelajar di luar sana, orang Arab sendiri pun tak standby lagi. Saya jadi imam. Ini cerita dia. Mengimamkan orang-orang Arab, bayangkan. Jadi dia orang dengar, saya bacalah bacaan irama seperti Syekh Masyari, Syekh Sa'ramidi, Imam Sudais dan sebagainya. Selepas tu imam telefon saya pula. Dia kata, siapa yang imam tadi? Anak cerita, dia kata, imam macam irama macam Mekah ni. Saya kata, saya minta maaf Tuan Imam sebab tak ada siapa nak jadi imam. Okey, anak nak jumpa sekejap. Di situ dapat kenal dengan para murabbi di sana, para pensyarah-pensyarah, diundang untuk baca Quran dalam universiti. Lepas tu dapat kenal dengan menteri, dengan prince, dengan raja muda, dengan king, semua tu dia undang ke istana dalam majlis-majlis diraja. Itu saya rasa macam saya tak hebat, tapi sebenarnya Al-Quran ini yang mengangkatkan darjat kita. Yarfa'u bihi aqwam wa yadh'u bihi aqwam. Maknanya dengan Al-Quran ini Ustaz Hadari, Allah Taala angkat darjat kita. Walaupun bangsa kita bukan bangsa Arab pun, tetapi bila kita ada Al-Quran, yang penting kita ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah. Baiklah, bila sebut tentang Al-Quran ni Ustaz, kejap lagi ada satu soalan berkaitan dengan apa yang kita nampak tadi sebelum rehat, iaitu petikan daripada surah Fussilat ayat yang ke-33. InsyaAllah ada yang saya nak tanyakan kepada Ustaz. Cumanya Ustaz, ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Ustaz. Okey, saya Ismail dari Sungai Buloh. Nak tanya satu soalan kepada Ustaz. Ya, silakan Haji Ismail. Okey. Apakah kita perlu seorang muazzin bezakan alunan azan di antara satu waktu ke satu waktu? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu baik, dia. Tuan. Silakan. Sebenarnya setahu saya kalau Masjid Haram ni 5 waktu, 5 muazzin, dia tak sama. Tak sama. Dan lagu masing-masing, irama masing-masing. Tapi kalau sekiranya seorang muazzin itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai lagu, contohnya lagu subuh, lagu sekian Hijaz. Contohnya, saya pun tak pandailah babak taranum ni. Tapi contohnya azan, katalah kita azan subuh dengan irama lain. Kita kekalkan. Jadi orang dah tahu dah subuh ni kalau azan macam ni azan subuh. Tapi kalau kita pandai boleh melaungkan azan dengan sempurna, dipersilakan. Tapi jangan sumbang. Contohnya pergi tengah-tengah azan tu goreng masuk azan Sungai Buloh, masuk azan Sungai Petani, masuk zaman tak nak. Tak, kita kena still azan yang sama. Katalah azan jiharkah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tahu dah ini hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Oh, ni azan asar ya. Dah tahu dah. Azan Maghrib kita azan Mekah pula. Azan Isyak azan Madinah. Azan Zuhur kita azan Masjid Aqsa. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kau tahu tak, ini azan Zuhur. Sekiranya kalau muazzin tu pakar dan boleh meniru azan-azan lain, silakan. Tapi kalau muazzin tu dianugerah satu azan tu je, tak boleh azan lain, dipersilakan. Yang penting dengan fasahah yang bagus, panjang pendek dijaga, suaranya nyaring kuat. Jadi kita kena jaga tertib-tertib dia tu. InsyaAllah okey je. Boleh ke kalau seorang muazzin itu dia mengazankan, baguslah, akan tetapi sebutannya tak betul, adakah boleh mengubah maksud, Ustaz? Boleh mengubah maksud, jadi akan jadi benda yang Allahu akbar, Allahu akbar, ada maksud lain jadinya. Allahu akbar, Allah Maha Besar kan. Akbar ni saya pun ada share cerita tapi saya tak ingat. Tapi akan jadi makna lain. Ya. Dan pula kita kena betul-betul talaqi Ustaz tadi. Baik. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ru tu kena jelaskan. Ini saya nak bagi tahu tips tentang azan. Maknanya azan tu kena jelas. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan nafas yang sama tapi matikan ra. Jadi kita kena mati Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Tak boleh ya. Mana sebab tu kita kena belajar. Banyak insya-Allah kita boleh cari dalam YouTube klinik muazzin dan sebagainya. Ramai lagi kupasan dia, memang tak cukup dengan masa 2 jam. Ini perlu 1 hari setengah 2 hari Ustaz Hadari untuk nak kupaskan cara azan dan sebagainya. Baik Ustaz, surah Fussilat
ayat 33 yang kita sama-sama tonton tadi telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya, dan tidak ada lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada yakni mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh. Adakah itu ditujukan kepada muazzin? Ini sebenarnya yang saya tahu ini daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maksud ayat ini, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan وقال إنني من المسلمين. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, maksud sini ni untuk para muazzin. Maknanya sebaik-baik orang yang melakukan azan ni bukan kata calang-calang ya. Jangan kita duk kerja nak komplain muazzin ni ke, nak kata ke muazzin tak. Sebenarnya muazzin ni kalau tuan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala tahu, ambil kunci masjid, pegang kunci masjid satu hari. Ya, kalau waktu cuti mana-mana sehari, pegang kunci masjid satu hari saja. Ganti Bilal tersebut, ganti muazzin tersebut. Nah, saya kita rasa macam baru insaf dan sedar. Sebab bukan senang nak bangun pagi, orang sedang peluk bantal, peluk ada selimut macam-macam lagi. cerita, ada selimut dengan aircon 18, memang tak boleh nak tinggal punya sahur dia tu, memang tak boleh nak tinggal, sukar bagi kita. Muazzin bukan senang. Nak bangun pagi, nak bersedia. Kalau Syekh Alimullah, dia akan bangun sejam setengah, 2 jam sebelum nak jadi muazzin salat subuh sehari. Bayangkan, Syekh Alimullah melaungkan azan subuh seperti dia azan maghrib dan isyak. Semangatnya dengan dia punya key dia tu sama. Tak boleh beza. Kita kalau azan subuh, minta maaf Ustaz tadi ya. Bukan saya nak tuju pada siapa. Kadang-kadang bunyi suara tidur, minta maaf. Imam pun sama, Bilal pun sama. Kenapa? Kadang-kadang Ali Abbasi dekat mulut lagi tak bunyi cepat ekspres, terlepas muazzin, terus nasib baik jadi imam. Maknanya persediaan tu memang sukar Ustaz Habari. Seperti saya pagi ni nak mari sini ni, dah pukul 4.45 saya dah bangun dah. Jadi kalau orang yang tak cas bateri ber 10.30 nak bangun 4.45 tu agaknya sukar. Jadi ini seorang contoh muazzin. Saya sebenarnya tak pernah dilantik sebagai muazzin, tapi hobi saya muazzin daripada kecil. Di masjid mana-mana pun kalau saya pergi diundang untuk saya jadi ahli memberi ceramah kuliah sebagainya. Kalau Bilal sana minta saya azan, saya melakukan azan. Sebab fadilat yang sangat besar Ustaz tadi. Wallahualam. Seorang yang digelar sebagai muazzin ataupun Bilal itu juga sebenarnya melatih dirinya untuk berdisiplin tinggi. Betul. Subhanallah. Baik, Ustaz, ada pemanggil di talian lagi. Ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Al-Karim dan Da'i Hazari. Ya, silakan Haji Tekenun. Daripada Sekudai Johor. Ya, silakan Haji. Sekarang soalannya begini Ustaz. Saya nak cuba Ustaz berazan ataupun nak lakukan azan. Boleh ke ataupun kalau betul, insya-Allah kalau tak betul tolong betulkan Ustaz ya. Sebab tapi azan saya kat masjid tak ada orang nak azan, saya disuruh azan. Jadi begini Ustaz ya. Baik, azannya jangan penuh ya. Azan kita ambil hujung ataupun awal sikit saja. Awal sikit je. Okay, terima kasih. Okey Ustaz, saya mula sekarang ya. Ya, sila. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, Ustaz, itu sajalah. Minta komen kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat tu Ustaz. Semangat betul tu. Ya, macam nanti jangan orang confuse ni azan duha pun kena ada azan juga ke? Tak, kita rancangan membincang persoalan tentang azan ya. Saya Jadi risau kejiran dia kata dah kenapa Haji tu kinonnya azan pula. Jadi harap saudara penonton rahmati jangan confuse ya. Tidak ada azan yang untuk solat duha. Ini kita nak cerita tentang azan. Baik. Tuan Haji sudah semangat, suara sangat nyaring dan kuat. Cuma saya betulkan sikit. Hu akbar
akbar tu jelaskan hu akbar. Hu akbar. Jangan hu akbar. Ada orang setengah azan dia baca Allahu akbar, Allahu akbar. Hu tak boleh hu Ya. Jadi Abang Haji tadi bunyi macam hu sikit Dia jelaskan hamzah baris atas. Hu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, jangan hu akbar. Berhati-hati, takut kita pergi ke baris bawah. Wallahu alam. Itu dia. Patutlah. Saya pernah banyak kali juga terdengar dululah zaman belajar Ustaz. Ya. Ada kawan-kawan act tu kena tegur dengan Ustaz. Ya, Rupanya memang kena betulkan, zahirkan lafaz ak tu ya. Hamzah tu yang baris Hamzah atas tu. Alih atas ke alih atas a. Jadi kita jelaskan. Wallahu alam. Itu baru sikit tu Ustaz ajar tu. InsyaAllah banyak lagi akan Ustaz kongsikan bersama dengan kita. Jadi terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Sabda Nabi SAW, kalaulah orang ramai tahu tentang kelebihan azan dan berada di saf yang pertama, kemudian tiada lagi ruang bagi mereka kecuali melalui mengundi, nescaya mereka sanggup mengundi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza. Kita bawakan juga panel-panel yang berbeza. Namun tujuannya sama, iaitu untuk membawa kebaikan dan sebarkan kebaikan untuk semua. Jadi insyaAllah kepada yang menonton pada pagi ini, jangan lupa untuk sebarkan, share ataupun kongsikan live ini secara langsung ini kepada yang lain untuk manfaat bersama. Kita masih lagi bersama dengan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Makki. Kita bicarakan, kita sembang-sembangkan tentang persoalan muazzin. Baiklah Ustaz, tadi kita dah dengar bagaimana alunan azan daripada Syekh Ali Ahmad Mullah ataupun Syekh Ali Mullah. Kalau kita dengarkan, kita dah rindu dekat tanah suci. Bilalah nak pergi, ada makcik-makcik kata tu kan. Cumanya mungkin ada pengalaman manis ketika Ustaz bersama dengan Syekh Ali Mullah nak dikongsikan bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya tak percaya, langsung tak percaya nak boleh rapat dengan Syekh Ali Mullah. Sebagai kita ni bukan orang Arab, kita orang Melayu. Tapi izin Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir-akhir saya belajar di Makkahul Mukarramah di Riyadh, saya pesan kepada Syekh kalau datang Malaysia, datang ke telefon saya. Jadi bila saya dapat menerima Syekh datang ke Malaysia, saya tak sangka dia punya Syekh, saya ingat Syekh ni garang. Rupanya subhanallah, seorang muazzin ni dia perlu, dan seorang muazzin tak kira sesiapa, ini akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kena jadi seorang yang baik hati, lemah lembut, jangan garang, jangan sombong dan sebagainya. Langsung saya melayan Syekh. Syekh langsung tak sombong. Sangat low profile, sangat-sangat nak pegang beg-nya dia tak bagi. Dia nak bagi beg dia tu memang bukan senang. Setelah 2 tahun baru saya dapat pegang beg Syekh, menguruskan pasport Syekh kalau dia immigration dan sebagainya. Nak cerita kata akhlak yang mulia. Kalau kita ni setengah orang agaknya bila dah level tahap tu memang agaknya kemungkinan sombong, takabur, rasa dirinya lebih baik, ujub dan sebagainya. Tak. Subhanallah, inilah akhlak seorang muazzin. Maknanya muazzin ini memang kita kena ada sikap-sikap orang yang baik, orang yang soleh, dipercayai. Maknanya kita kena jadi orang yang di kampung tu orang percaya kat kita. Al-imam dhamin wal muazzin mu'taman. Maknanya kita kena seorang imam adalah orang yang dhamin, orang yang bertanggungjawab, dan muazzin adalah seorang yang mu'taman, makna orang yang diamanahkan. Mana kita kena jadi seorang yang ada amanah, menjaga akhlak kita, menjaga kelakuan kita, menjadi seorang muazzin yang tak kata cari gaduh dengan orang ke, ataupun tak ngam dengan muazzin lain ke, ataupun tak ngam dengan orang-orang tersebut jamaah masjid ke. Tak, kita jadi seorang muazzin yang baik hati, yang pemurah, yang sentiasa membantu sesiapa pun. Itu ciri-ciri seorang muazzin yang bertanggungjawab. Wallahu a'lam. Itu dia satu teguran kepada kita semua. Wah, janganlah pula
dah digelar sebagai Bilal, dah lain macam gaya jalan Ya, dia, betul. Ustaz ya. Ya. Kena terus ikut resmi padi. Ya. Makin berisi, makin tunduk, itu dia, insya-Allah. Cuma ya Ustaz, tadi sebelum kita rehat, ada satu hadis Nabi SAW yang dibacakan oleh sahabat saya iaitu Da'i Azrin. Bagaimana Nabi berpesan, kalaulah mereka itu tahu kehebatan seorang Bilal muazzin itu, nescaya mereka sanggup untuk mengundi. Ya. Kenapa sampai tahap macam tu sekali, Ustaz? Itu tanda kata memang sebab tu dipilih Bilal bin Rabah tu, maknanya sebab pahala tu orang nak berebut kalau boleh, tapi kalau Ya. boleh nak cari yang Bilal tu yang suara sedap, maknanya cari yang boleh azan dengan baik, Yang layak lah. okey, yang layak. Sebab tu kita kena ada kursus muazzin, ada pelantikan. Baik, Ni baik, baik. muazzin ni dipilih oleh kerajaan, bukan semata-mata setiap orang. Maknanya ramai yang nak jadi muazzin sebenarnya, tapi kena cari orang yang betul-betul layak lah. Suara kuat, iramanya bagus. Jadi ada daripada kalangan muazzin kita masih lagi lemah dalam lagunya, tapi itu seadanya, Ya, maka kita terimalah. Kita no comment. Kemungkinan yang komen tu dia tak boleh azan seboleh Abang Haji yang azan tu. Maknanya jangan kita harap kata mudah ya, seorang muazzin ni tanggungjawabnya tinggi, maknanya suka nak menjaga masa, dan muazzin ni dia kena tahu waktu sehari, Ya, dia kena hafal semua. Al-Hafiz waktu. Hari ni masuk zuhur bila, esok zuhur bila. Ya. Dulu dia pakai jam yang Betul. pakai letak jam tu, tengok matahari sebagainya, itu lagi teruk dulu. Sekarang ni, zaman sekarang ni jam pun dah ada waktunya. Jadi dia kena boleh hafal, dia boleh hafal punya waktu azan. Itu yang lebih. Dan muazzin ni satu lagi, dia memang terikat, tak boleh pergi mana Ustaz tadi. Kalau dia tugas 5 waktu, sehari tu nak pergi mana pun tak boleh dah. Ini Bagi kau saya, jadual lah. pengalaman saya sebagai imam, memang tak boleh pergi mana-mana. Nak pergi pasar pun, nak pergi mana pun rasa macam takut terlepas. Nak tidur pun takut. Jadi rem kita sentiasa, kalau komputer ni rem di tengah jalan ni selalu kan. Jadi kita kena ingat bahawasanya nak jadi seorang muazzin ni bukan semudahnya. Jadi kita kena berguru dan kita lebih afdal insya-Allah. Itu dia, teknik kena betul, tanggungjawab pun berat juga ya, kena patuh tu insya-Allah. Okey, satu soalan di Facebook daripada sahabat kita, penonton kita, iaitu Abdul Karim Sufian. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Peranan seorang muazzin adalah melaungkan seruan azan untuk memanggil penduduk setempat datang ke masjid atau surau untuk bersolat jemaah, selain memaklumkan bahawa telah masuknya waktu untuk kita tunaikan solat. Persoalan saya, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang muazzin agar laungan azannya dapat menarik minat penduduk setempat untuk datang bersolat jemaah di masjid atau di surau, dan keadaan yang bagaimana laungan azan dapat didengari dan disambut oleh para malaikat? Ada dua soalan tu. Yang pertama, ciri-ciri muazzin. Yang kedua, macam mana laungan azan dapat didengari malaikat? Sebenarnya kita sebagai muazzin, kita kena ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita semata-mata nak title seorang Bilal ataupun nama muazzin. Contohnya muazzin masjid, muazzin surau, ke muazzin masjid negara, ke masjid mana-mana masjid ataupun satu-satu masjid. Kita jangan kita harap nak jadi muazzin title saja, sedangkan akhlak kita jauh beza dengan seorang muazzin. Contohnya kita ni kalau boleh bagi saya, seorang muazzin ni kena jagalah. Contohnya kalau nak azan tu kena menghadap kiblat. Jadi nak azan tu kena ada berwuduk. Jangan jadi Rasulullah SAW suka orang yang sentiasa dalam wuduk. Maknanya seorang muazzin ni kita kena dalam wuduk. Jangan kita main terus datang pada motor pun tak sempat nak matikan lagi terus pergi azan. Tak. Kita kena ada persediaan. Sebab tu saya sebut tadi, persediaan seorang muazzin tu kena ada. Ni datang terus azan dengan mengahnya, dengan azan terputus-putus. Sebab apa? Nafas tak cukup. Muazzin pula sihat juga, masya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bunyi akbar. Sambung pula, aduh, itu suruh siap pula sambung. Tak boleh lah. Sebab tu kena ada persediaan. So, seorang muazzin yang profesional, dia kena ada persediaan awal. Paling-paling kurang 15 minit. Paling-paling kurang dekat dengan mic tu 5 minit. Kalau masjid tu tingkat tinggi, kalau masjid Negeri Selangor tingkat dia yang kedua, paling-paling kurang 5 minit awal. Kalau tak, memang semput, tak boleh nak azan dengan sempurna. Jadi seorang muazzin dia kena ada persediaan untuk melaungkan azan. Yang kedua, pilih lagu yang sesuai, jangan sumbang. Jadi yang ciri-ciri nak sampai azan kita ke langit, para malaikat mendengar, pertama kali kita kena ikhlas lillah ta'ala. Jangan datang masjid orang, Assalamualaikum, Ustaz Hadari, saya nak azan kat masjid, Ustaz Hadari boleh tak? Saya ni memang anugerah saya ni nombor 1 lah. Dia puji diri sendiri, ujub dia sendiri, lepas tu dia azan.
nampak dah tak ikhlas. Kemungkinan azan dia hanya sekitar tu sahaja yang dengar, sekitar Tak pondok didengari oleh saja, para malaikat. kemungkinan tak naik ke langit. Jadi tak sampai ke langit itu satu benda yang menakutkan. Maknanya para malaikat tak dengar, makhluk di langit tak dengar dan tak sampailah maknanya azan kita. Jadi takut azan kita itu tak ikhlas. Wallahu alam. So perlu pada ikhlaskan niat kita lillahi taala, bukan untuk title saja, bahkan untuk melaungkan azan ini untuk orang Islam dan bukan Islam pun mendengar azan kita boleh boleh memeluki agama Islam dengan azan kita. Itu sejarah banyak cerita dia. Jadi ramai yang dengar azan, terpegung dengan azan sampai dia suka dengan masjid dan dia jadi panggil apa ni, wal muallafati qulubuhum, orang yang muallaf, orang yang hati kita jinak dengan agama Islam ni, lama-lama Tuhan buka mata hati dia masuk Islam dengan seorang muazzin. Jadi kita azan dengan baik-baik, jaga amanah kita, jaga akhlak kita. Wallahu alam. Alang-alang kita bicara tentang keikhlasan dan juga kena faham apa yang kita bicarakan itu ketika kita lakukan azan itu. Kejap lagi saya nak tanyakan Ustaz lah tentang apakah maksud hayya 'alal falah, apakah kejayaan itu, kemenangan itu. Kejap lagi Ustaz ya. Cumanya ada pemanggil di talian ketika ini, kita nak alu-alukan, kita nak bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan. Saya pun bercakap ini. Abdullah Osman daripada Seremban. Baik Encik Abdullah, orang Seremban. Jadi mungkin ada soalan. Silakan Encik Abdullah. Ni ada soalan ni tentang kalau muazzin tengah azan, kira-kira adab orang ramai tu, umat Islam ni kadang-kadang dia berborak lah, dia sambil itu tak peduli lah. Dan bagaimana tu Ustaz? Dan lagi satu, azan ni, dia saya pergi ke Indonesia ke mana, dia punya azan tu satu bandar tu boleh dengar. Dia punya kuat. Kita ni kadang-kadang macam tak dengar je. Saya minta penerangan Ustaz. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih Encik Abdullah. Itu dia dua soalan beliau. Yang pertama, ada muazzin azan tapi lain macam orang ramai ni siap borak lagi. Liverpool menang katanya tahun ni. Boleh pula borak ketika muazzin sedang azan. Yang keduanya, mengapa azan di Indonesia diberi contoh begitu hebat laungan azannya tu? Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi soalan pertama tadi yang Tuan Haji tanya tadi tentang kalau seorang muazzin sedang melaungkan azan, ramai lagi kalangan yang duduk sembang dan sebagainya, kita kena ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita nak pahala dia tu, kita kena radit sama seperti mana muazzin tu nak pahala muazzin, nak pahala yang dilaungkan azan tadi. Kita ikut dia ya. Radit tu seperti mana yang dilaungkan muazzin tu. Allahu akbar, Allahu akbar, kita Allahu akbar, Allahu akbar. Mari sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selawat bagi Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga akhirnya kita doa. Itu fadilatnya yang paling bagus sekali. Maknanya kita kena jagalah adab-adab di masjid. Kalau waktu azan kita stop semualah solat kita pun, kalau boleh dah nak masuk waktu seminit lagi dah kita berhenti. Maknanya kita tak payah solat sunat tahiyatul masjid dan sebagainya. Kita jaga adab-adab di masjid. Jadi kita kena belajar tentang adab-adab. Waktu azan pun kita kena ada adab-adab juga, jangan bersembang. Waktu tu lah kita nak bersembang pun. Waktu lain tak bersembang pun lah. Itu adab dia. Maknanya Tuhan pun rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah adab kita di masjid, rumah Allah. Jangan lupa baca doa i'tikaf. Masuk masjid ni di rumah Allah. Kita kena ingat bukan kita pergi ke pasar. Pergi ke pasar pun ada doa juga masuk pasar Ustaz tadi. Mana semua ada doa, masuk masjid pun ada doanya. Jadi kita kena jaga batasan akhlak kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap-cakap benda yang baik, jangan cakap benda-benda yang lara, yang duniawi dan sebagainya. Di rumah Allah ni kita sentiasa sebut nama Allah. Waktu azan kita menghormati laungan azan, kita dengar dan kita ikut apa yang Bilal sebut tadi. Wallahu alam. Itu adab yang digalakkan oleh syariah. Itu adabnya. Soalan kedua tadi, bagaimana di tempat lain begitu indah, begitu bersemangat laungan azan itu, bagaimana suasana itu kita boleh lakukan di Malaysia juga mungkin? Kita minta pada pihak YIGK untuk berbincang dengan secara baik, dengan hikmah, dengan penduduk-penduduk di sana. Inilah syiar Islam dan kita jangan terlalu lemah lembut dan sebagainya. Kita kena, ini waktu kita melakukan azan, kita nak kuat. Tapi jangan sampai tahap kita mengganggu lah. Maknanya kita minta dengan izin baik, dengan hikmah. Itu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita
minta mohon dengan secara baik, insya-Allah hati orang ni tak kira orang Islam bukan Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun tak suka dengan azan. Bukan kata non-Muslim. Bising katanya. bukan tak? Astagfirullahalazim. Maknanya kemungkinan ini perlu kita AJK Masjid perlu ada peranan. Maknanya bermuajahah, maknanya kita berdepan dengan para masyarakat. Minta maaf baik ya, kami minta maaf sangat-sangat dengan hikmah dengan baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Tapi sebab tu kata kena cari muazzin yang suara tu agaknya lebih lonak, menarikkan, bukan azan jerkah, azan jaharkah. Jaharkah ni satu lagu Ustaz Hadari ya. Bukan jerkah. Jerkah ni akbar. Jadi kita tengok pada azan tu. Jadi kalau boleh azan tu tidak diganggu dengan suara yang tak berapa nak sedap tu, kalau boleh kita belajar supaya masyarakat tu boleh terima. Itu dia. Wallahu a'lam. Ustaz, selalu kita lihat azan yang dialunkan, terutamanya azan yang dialunkan oleh Syekh sendiri, Ustaz sendiri di atas puncak menara Kuala Lumpur tu ya. Kalau kita dapat sama-sama tonton di TV9 tu. Kalau saya Ustaz, saya gayat tu. Tapi cumanya hayya 'alal falah, apakah yang dimaksudkan dengan kejayaan itu? Sebab ada setengah manusia bila sebut tentang kejayaan, dia terpandang kepada kejayaan dunia sahaja. Silakan. Sebenarnya kita mengajak kepada kejayaan dunia dan akhirat. Kan selalu doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah. Maknanya kita dunia apa, kita nak kebaikan, nak kekayaan, nak kita selesa bersama dengan keluarga, nak jawatan, nak gaji, nak hidup, nak bonus, nak kebaikan dunia, nak pakai kereta, nak pakai motor dan sebagainya kan. Kita nak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat apa kita nak juga. Jangan kita kaya dunia sahaja. Hayya 'alal falah maknanya kejayaan dunia sahaja, tapi di akhirat kita muflis. Di akhirat esok kita tak ada apa benda pun. Tak ada pengisian rohani, tak ada. Baca Quran pun tak ada. Azan pun tak pandai. Solat pun, rukun qauli Fatihah pun tak betul. Tahiyat pun tak betul. Banyak benda yang kurang. Tapi kalau bab kekayaan dunia, bagi dekat dia. Tak bolehlah. Kita nak ingat ayat ni. Fid dunia hasanah. Tuan, nak dunia, okey. Allah Ta'ala bagi. Syukur apa yang ada, tapi dengan syukur ini kita kena dekat diri kita dengan Allah. Maknanya solat 5 waktu, taat kepada ibu bapa, seorang ayah yang misali, ibu yang misali, seorang anak yang salih-salihah, seorang hamba yang membaca Al-Quran siang dan malam, seorang hamba yang banyak zikir dan sebagainya, dan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, sentiasa ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya, maka jadi orang yang berjaya dunia dan berjaya di akhirat. Maknanya kalau kita berjaya dunia, kalau boleh kita nak berjaya di akhirat. Bayangkan, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, syurga yang seluas dunia dan langit. Maknanya kalau kita di syurga nanti tidak ada satu blok untuk kita booking di akhirat nanti, amat-amat rugi. Dunia lagi luas pada bumi tu puan. Maknanya kita dah kejar nak beli tanah dekat dunia saja, sedangkan tanah di akhirat belum ada lagi untuk kita. Sedangkan tanah di sana free saja, percuma saja. Allah Ta'ala suruh kita rajin ibadah, ikut sunnah baginda, maka tempat kita di syurga nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Di syurga nanti kita kekal abadi di sana. Merdeka hakiki ialah merdeka waktu kaki kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kaki kanan pijak syurga Ustaz Hadari, itulah kekal abadi kita. Tak balik dah Ustaz Hadari. Tak ada jealous, tak ada cemburu, tak ada dengki, tak ada apa dah. Di sana tak ada tua, tak ada muda, sama je kita di sana. Subhanallah. Maka kita kejarkanlah amal ibadah kita dan kembalikan kepada Allah dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kejayaan yang hakiki, melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Namun ingat, kejayaan tu kena seimbang, dunia kena berjaya juga. Jangan risau, insya-Allah. Baiklah, banyak lagi kita akan sembangkan. Terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu penjamin bertanggungjawab terhadap solat makmumnya, sedangkan muazzin orang yang dipercayai. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muazzin. Hadis riwayat Abu Daud.
kasihlah adik-adik yang turut bersama tonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sekarang ni Tanyalah Ustaz juga ditonton oleh golongan muda. Terima kasih diucapkan kerana sokongan dan tontonan anda. Kami terus teguh berdiri untuk memberi manfaat bagi kita semua insya-Allah. Dan hari ini kita bicarakan tentang persoalan muazzin bersama dengan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fattani. Ini kalau kita tengok, ini macam orang Melayu, tapi kenapa pakaiannya Arab? Tapi dah diberitahu daripada Syekh tadi bagaimana Ustaz dibesarkan di satu tempat yang sangat mulia iaitu Mekah Al-Mukarramah insya-Allah. Banyak yang Ustaz kongsikan kejap lagi insya-Allah. Cumanya Ustaz, kita nak tahu jugalah soalan daripada sahabat kita ni Cantik di WhatsApp. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Ada 3 soalan daripada beliau. Yang pertama, boleh ke azan dilaungkan oleh budak-budak kecil? Yang kedua, bolehkah azan dilaungkan dalam bahasa selain daripada bahasa Arab? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lain macam tu. Kemudian yang ketiga, bolehkah sesebuah masjid itu sekadar memasang radio sahaja untuk azan di masjid tersebut? Amboi, senang benar tu. Silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kata seorang kanak-kanak, kita kena ajar anak-anak kita azan. Sebab nanti akan jadi ada pelapis-pelapis pula yang baru, generasi-generasi yang baru. Kalau kita menghalang anak-anak azan, nanti bila lagi dia nak pandai? Sekarang ni banyak budak-budak sekarang dah pandai menari dah Ustaz. Menari tak kira kecil besar, usia muda pun dah menari, kerja menari. Asal buka YouTube menari, Outroman lah, apa sahaja, apa benda yang boleh melarakan anak kita. So kita ini peranan seorang ayah, harus kita ajar baca Al-Quran, Iqra, azan. Ini benda yang perlu. Lagi-lagi waktu PKPP ni Ustaz Hadari, anak azan, ayah jadi imam. Kalau anak tu dah pandai baca Quran dengan baik, tolak dia jadi imam. Semangat sokongan untuk dia jadi imam. Jangan kita menghalang anak kita pula, tak ajar dia. Setengah-setengah masjid menghalangkan anak-anak sembahyang di saf depan. Dia kata kalau sunat baru boleh semayang di depan contohnya. Atau kalau dah besar baru boleh solat. Tak, kita tengok tergantung. Kalau budak tu dia agaknya buah sikit, perlahan-lahan kita dengan hikmah ajak dia semayang kat belakang, ada orang guide dia. Betul. Maknanya orang jaga dia. Ya. Kemungkinan kali pertama first time pergi masjid dia bising, tapi jangan anggap semua budak yang datang masjid tu bising. Tak. Sebab pengalaman saya, kalau kita halang budak-budak, budak ni lah yang sebenarnya menceriakan masjid, dan mereka ni lah akan jadi tiang-tiang masjid nanti. Maknanya umpama bila kita didik mereka ke masjid, nanti lama-lama dia akan suka dengan tiang masjid. Maknanya tiang-tiang masjid mana Ustaz Hadari, maknanya dia kukuh. Dia suka masjid, suka dengan azan, suka dengan imam, dia kukuh. Bila dia masuk asrama besok, dia tak goyang. Maknanya tak goyang mana? Semayang pun dia masih dipelihara, jaga solat. Kalau boleh dia nak azan selalu. Sebab apa? Terdidik dengan launan azan, bapa kebiasaan dia. Jadi kita bagi peluang untuk anak azan, tapi dengan syarat kita kena ajar mereka azan dengan baik, jangan ada sumbang. Kita sebelum kita nak bagi dia azan betul-betul dengan mic, kita latih dengan mic kecil dulu yang pakai wiring, pakai apa ni, wireless tu, pakai apa ni, yang kecil, mic kecil kan. Kita ajar dia dulu sebelum dia nak pergi ke final, maknanya nak azan di masjid ataupun surau. Okey, abah dah bagus, boleh standby azan. Minta dengan baik pada muazzin di masjid, surau. Sekiranya kalau suasana tu diizinkan, dibenarkan, kita kena ikut pula lah punya peraturan masjid tu. Jangan, bukan maksud saya semua masjid dibenarkan muazzin, tak boleh. Maknanya kalau masjid surau tu kata dibenarkan, peringkat awal surau dulu. Surau lah ya. Okey, jangan tamak terus ke masjid besar. Betul. Okey, dah lulus kat situ, nanti orang dengar masuk dalam YouTube. Contohnya kan, kalau nak jadi budak-budak kenal dakwah kita berkembang, lama-lama insya-Allah kata, oh ni muazzin ni. Seperti adik Amnan. Jadi adik Amnan, dulu daripada kecil saya asuh dia, dan bersama dengan Syekh Ali, dapat jumpa dengan Syekh Ali. Sekarang ni dah jadi muazzin dan dah belajar sekolah pun, jadi masanya dia pandai dah azan. Daripada usia kecil, daripada tak balik sehingga balik. Maknanya kita kena bagi can. Jadi ini salah satu contoh ya kepada kanak-kanak, iaitu Abang Amnan. Cari dalam YouTube
bacaan azan dia bagus, boleh tiru azan Mekah, kita belajar. Lebih baik kita belajar, wallahu a'lam. Itu dia bekas peserta Qori Junior ya. Okey, kemudian soalan yang kedua tadi, bahasa selain daripada bahasa Arab. Kemudian soalan ketiga, sekadar pasang radio sahaja di masjid atau surau. Saya selama ni tak pernah dengar lagi azan yang bahasa selain bahasa Arab. Mekah pun, pergi Mekah pun azan Mekah, Arab juga. Tak ada kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak ada lagi. Makna di Turki pun tak ada, di mana tempat tak ada. Kalau cuma lafaz tu berbeza sikit. Kadang-kadang negara tu bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Iran, kat Turki bunyi macam tu. Itu selain dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Bangladesh dia azan cara macam tu. So negara kita masing-masing punya cara. Kalau Mekah, tapi kalau boleh kita cari azan yang sesuai dengan keadaan kita, dengan di Nusantara ni azan apa yang orang suka. So kita ajar anak kita azan yang sesuai. Seperti azan Mesir, azan Jiharkah, azan Mekah, ramai orang kita suka, azan Masjid Aqsa. Kita ambil yang sesuai dengan masyarakat kita. Boleh kita belajar dan boleh kita ajarkan anak-anak kita. Wallah. Kalau ada surau atau masjid sekadar pasang radio sahaja azannya tu, macam mana Ustaz? Kalau boleh kita biarlah sesiapa pun kita bagilah ada yang suka relawan. Jangan tunggu gaji, semua nak gaji, semua nak. Kita kena ada hati, kita kena panggil, kena ada sifat pengorbanan. Kalau katalah kita ada staff, ada surau, katalah kita di sini ada surau. Jadi mana staff yang suka dengan azan tu, dia pergi azan dulu, tak ada masalah. Tapi nak cerita kata lebih afdal melaungkan azan live. Jangan azan yang ada MP3, sebab kita kalau boleh digalakkan kita nak ikut azan mana seperti mana muazzin azan, azan itu betul. Dan kita pun ikut belakang dia pun dengan betul. Jadi ini radio, kita boleh confuse. Aku nak ikut, aku tak nak ikut ni dan sebagainya. So, kalau boleh kita melakukan azan semana yang kita mampu. Kalau boleh kita bagilah allowance ke, bagilah hadiah ke, buat apa ke, pekerja, cleaner, apa sahaja selain pada tak boleh nak lantik orang contohnya, bagi penghargaan. Bukan gaji. Gaji tak boleh. Mana kita kena ada penghargaan dan hadiah. Quran dan muazzin imam ke, dia tak panggil gaji, panggil apa ni? Ialah memang sekarang ni ada istilah gaji, tapi sebenarnya tak boleh diupah. Maknanya kita hadiah ataupun sumbangan ikhlas daripada pihak tertentu. Wallahu a'lam. Saya suka tadi di awal bagaimana Ustaz kongsikan tentang ilmu. Seorang muazzin itu kena ada ilmu tekniknya, kemudian ilmu. Cumanya ilmu-ilmu lain macam mana? Tepat seperti mana soalan daripada sahabat kita di WhatsApp ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Katanya, adakah muazzin itu perlu tahu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu lain, iaitu fardu kifayah? Contohnya dalam hal kematian. Adakah seorang Bilal itu perlu bertanggungjawab untuk memandikan dan menguruskan jenazah sekiranya diminta oleh penduduk setempat? Begitu juga dengan memimpin tahlil arwah. Adakah Bilal ataupun muazzin juga perlu tahu ilmunya? Silakan Ustaz. Sebenarnya fardu kifayah maknanya kita sebagai seorang muazzin memang kena tahu fiqh solat, apa benda yang berlaku di masjid surau kita, ada hal kematian dan sebagainya, kita kena ambil kursus muazzin, kursus jenazah. Tak salah semua benda tu. Sebab apa? Inilah sebagaimana kita kena ada seorang muazzin ataupun Bilal, boleh serba boleh. Maknanya emergency, mana nak tahu tiba-tiba imam tak ada. Kadang-kadang kita azan, imam-imam tiba-tiba sakit perut Ustaz. Sepatutnya kita kena jadi seorang imam, muazzin, boleh ganti muazzin tu. Sekiranya siap ataupun seorang pemandi jenazah tak ada, seorang kita boleh standby. Maknanya kita kena belajar ilmu tersebut. Tapi taklah wajib kena belajar, tapi kalau boleh sekurang-kurangnya nak ada. Sebab apa-apa emergency kita boleh bantu untuk masyarakat. Jangan semata-mata untuk title sebagai muazzin saja. Kalau boleh kita berbagaikan ilmu. Ilmu ni laut. Maknanya kita kalau kata takutlah, tak boleh sentuhlah jenazah dan sebagainya. Kita usaha mana yang kita boleh mampu. Maknanya backup, tolong, angkat dan sebagainya. Yang penting kerjasama dalam surau, dalam masjid tersebut, baru jadi seorang muazzin yang orang kata profesional. Maknanya dia tak pegang diri. Dia lebih panggil ringan tulang. Maknanya dia bantu apa sahaja seadanya. Wallahu a'lam. Saya sukalah Ustaz, bagaimana seorang muazzin itu juga kalaulah faqih, ada ilmu, maka beliau juga menjadi tempat rujuk kepada para jemaah yang datang. Ini tidak
tak tahulah katanya, tak boleh nak jawab ya. Itu masalah juga. Okey, Ustaz, kita dah bicarakan tentang ilmu, cumanya pengalaman Ustaz sendirilah. Pengalaman saya ketika di Masjidil Haram, kalau kita duduk di sudut mana pun, sedap je dengar. Speakernya tu, pembesar suaranya tu begitu sedap, alunan azan itu didengar. Pengalaman Ustaz sendiri ketika berada di bilik muazzin di Masjidil Haram tu, dari segi teknikalnya macam mana teknologinya dan macam mana pembesar suara itu, berapa banyak pembesar suara di Masjidil Haram? Kalau kita tengok maknanya seorang muazzin di Masjidil Haram, saya pernah masuk bilik muazzin di Masjidil Haram, sebenarnya tidak dibenarkan. Dan saya ada beberapa gambar tapi saya tak viralkan supaya ini amanah, yang maknanya kita, yang penting saya dapat rasa masuk di Masjidil Haram, dan ada gambar dalam itu saya bersama dengan Syekh Ali Mullah dalam bilik Masjidil Haram, dalam bilik Bilal. Tak silap saya 9 mic kot. 7 8 mic atas, 8 mic bawah, dan maknanya mic dia tu Ustaz Hadari, saya nak bagi tahu pada AJK Masjid dan surau semua, kita ada peruntukan. Jadi kita gunakan peruntukan itu untuk menceriakan, mengimarahkan rumah Allah. Carilah mic yang sedap. Ni Tok Bilal azan, menerang sampai nak keluar usus ni. Tak bunyi pun kat luar. Bunyi sengau pula tu. Bilal tak sengau pun. Bilal tak sengau, minta maaf ya. Bilal tak sengau, tapi Bilal suruh AJK pembesar suara tu sengau. Sampai nak, orang kata kenapa ni sengau? Bilal ni rupanya bukan Bilal tu sengau. Speakernya tu tak bagus. Bukan speaker cak ayam. Berpuluh-puluh tahun tak tukar. Bila kita cakap dengan AJK Masjid, minta maaf Ustaz, guna duit ni, orang bagi duit ni kita guna untuk jalan Allah, betul. Tapi duit duk simpan. Kita gunakan benda yang canggih sekarang ni. Kalau nak beli mixer dan sebagainya, nak beli mic JPL ke apa ke, jenama-jenama yang bagus ni, sebenarnya untuk menjaga kualiti penceramah, khatib. Ini khatib, asal khatib baca innal hamdulillah, kita dah menyengguk dah. Rupanya bukan khatib tu tak bagus, bukan imam tu tak bagus, bukan muazzin tu tak bagus, speakernya kurang mendengar. Sebab tu di Masjidil Haram tidak ada can untuk kita nak tidur. Bunyi kanan kiri punya 3D dia tu bunyi semua kan. Macam Bilal dekat dengan kita tu. Ya, betul. Dan di sana saya pernah semayang dalam bilik Bilal. Mic dia mencari kita. Bukan kita mencari mic, Ustaz Hadari. Masya Allah. Kita di kadang-kadang di setengah masjid, kita mic tu dekat dengan mulut kita pun masih tak bunyi lagi. Bukan nak kulung mic tu. Kadang-kadang setengah tu jadi merosakkan peti suara kita. Dan kalau jadi imam tarawih, kemungkinan kita hanya 3 salam, lepas tu dah mula serak dah. So di sini saya nyeru kepada semua AJK Masjid, para ahli tuan masjid, tolong kita ambil berat tentang mic, tentang speaker, supaya kita dapat rasa suasana Mekah. Di Masjidil Haram, di Makkahul Mukarramah, di masjid kecil, masjid surau mana pun, dia mic dia sedap Ustaz Handari. Pergi ke masjid kecil saja, tapi dia punya ekor dia lain. Punya ekor dia, feel dia lain. Surau je, masjid je, tapi Masya Allah dia punya suara tu bunyi jelas. Sistem teknikalnya tu. Tapi kadang-kadang masjid besar tapi suara tak sedap. So sini kita kena semak baliklah, tuan-puan dan rahmati Allah. Kita ada rezeki, ada modal. Selepas PKP ini kita dapat pergi masjid dengan ramai-ramai, dengan keadaan lebih semangat, dan kita upgrade apa yang perlu kita upgradekan. Wallahu a'lam. Alang-alang Ustaz sebut tadi, antara pengalaman dari sudut teknikal yang sangat hebat. Kita nak tahu juga, sebelum kita nak bersama dengan soalan Facebook ni, bagaimana pula dengan cabaran, antara cabaran yang Ustaz sendiri pernah lalui? Sebagai muazzin? Ya. Waktulah. Waktu kadang-kadang bulan Ramadan kita kurang rehat dan sebagainya. Kadang-kadang berat untuk nak bangun subuh, tugas imam. Sebab saya sebagai imam, jarang saya jadi muazzin pagi, tapi kadang-kadang bila ada jemputan dan sebagainya, saya terpaksa azan, kena bangun pagi. Cabaran dia tu nak bangun pagi, jadi kita kena ada persediaan. Syekh Ali Mullah pesan pada saya, tidur awal. Tu je. Tidur awal. Lepas tu dia kata, ni saya sama-sama lagi, ialah jangan kita, mood kita tak okey Ustaz. Maknanya mood kita kena okey. Ya. Maknanya Syekh Ali pesan, kalau Tok Bilal tu ada isteri, jangan bergaduh dengan isteri lah. Maknanya mood tu nak tidur malam tu kena okey. Bukan okey kerana malam tu nak tugas saja. Okey sentiasa sepanjang hidup kita. Maknanya akhlak itu penting. Lebih tenang untuk kita azan.
Kalau kita azan dengan mood tak okey usaha tadi, dia takkan keluar suara daripada tempat dia. Dia kita kena mood kita okey, lebih tenang, lebih bersedia, baru tenaga kita keluar. Kalau kita mood tak okey, baru bergaduh terus pergi azan. Kemudian azan bunyi, mulut kita nampak mulut macam nak gaduh pula. Contoh, sebab kita baru, hati kita ni masih lagi dia punya temperature tengah panas lagi. Betul. Tapi kalau panas ke baik, tak apa. Panas takut nanti azan kita tu kualitinya kurang. Wallahu a'lam. Maksudnya persediaan itu ada juga persediaan dalaman ya? Dalaman rohani kita pun kena ada. Maknanya kita kena bukan setakat jasmani saja. Rohani pun kena ada, dan peti suara pun kena ready untuk bersedia untuk melaungkan azan. InsyaAllah tips saya akan bagi nanti di hujung nanti. Cara menjaga suara dan kalau tersangkut tengah-tengah azan tu macam mana nak buat, nanti kita akan teruskan insyaAllah. Itu dia tekniknya tu insyaAllah. Tadi Ustaz ada sebut tentang situasi ketika Ramadan. Tadi saya terpandang juga soalan daripada penonton kita. Bagaimana seorang muazzin nak laungkan azan? Adakah dia perlu laungkan dulu baru dia makan? Kalau macam rugi pula, dia azan dah, orang lain dah makan, dia belum. Ataupun adakah perlu makan sedikit dahulu baru azan? Silakan Ustaz. Pengalaman saya di Masjidil Haram, saya tengok muazzin dia tak pernah miss walaupun satu saat. Sebab muazzin dia akan jaga masa. Kalau azan katalah maghrib buka puasa 7-10 minit, dia dengar azan daripada radio ke daripada handphone tu, Allahu Akbar, dia terus. Dia maknanya kena ready doa tu, nak doa sebelum azan apa ke, doa apa sahaja, nak baca Quran ke, nak doa pada ibu bapa, apa sahaja, nak selawat atas baginda sebelum azan, silakan. Tapi masuk waktu azan jangan baru nak azan kita baru nak selawat, baru nak tergeh-geh buka mic, baru nak hembus mic, baru nak petik mic. Time tu dah masuk waktu 15 saat dan sebagainya. Cubaan test suara ataupun check sound ataupun sahaja apa sahaja ataupun kita buat benda-benda yang tak maksudnya masuk waktu azan terus azan. Kena azan. Ya, Masjid Haram pengalaman saya masuk waktu pop, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal dia tak minum tak apa. Kecuali kalau Bilal tu nak minum, silakan, tak ada masalah. Sebab dia ada azan dah. Yang penting beratusan orang di luar sana ataupun beribu orang di luar sana dapat dengar alunan azan tu, dah dapat buka puasa. Banyak mana pahala. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Kita kena ada sifat pengorbanan. Jangan sifat nak kita je. Kadang-kadang setengah Bilal minta maaf ya. Bilal tu makan murtabak dulu. Masuk waktu dia makan kurma, makan murtabak dulu. Lepas tu baru azan. Dah delay azan terlambat dah 1 minit. Makcik di luar sana tak nak TV. Tak nak dengar dalam TV. Tak percaya. Saya nak Bilal saya ni. Bilal kampung saya. Bilal tu lambat azan. Jadi seorang Bilal menjaga masa. Kena sharp. Korbankan diri, dan sebab pahala muazzin ni besar. Jadi jangan risau. Kami bakar tu disediakan insya-Allah. Jangan risau kami bakar tu habis murtabak habis ke tak. Pesan kepada AJK Masjid, simpankan kami bakar sikit murtabak sikit untuk saya sebagai muazzin. Okey. Wallahu a'lam. Baik, itu dia satu pesanan daripada yang berbahagia Syekh insya-Allah. Baiklah, kita akan tutup dahulu di TV3. Insya-Allah akan ada sambungan di TV9. Kita rehat dahulu ya Ustaz ya. Dan kepada anda semua, terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Abang bagi tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, itulah dia. Jika kita sama-sama dapat hayati setiap apa yang dilafazkan, setiap alunan takbir, kemudian alunan bacaan, itulah yang kita rindukan, iaitu suasana di Masjidil Haram yang kita sama-sama nantikan. InsyaAllah didoakan sama-sama satu hari nanti kita akan terus kembali boleh ke sana, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Syekh, Ustaz ya, bagaimana yang Ustaz alunkan tadi bermula dengan qamat, kemudian kenapa daripada sudut itu setiap jiwa yang pergi ke sana akan merasakan satu perasaan yang tidak boleh nak digambarkan. Kenapa Ustaz? Inilah dinyatakan sebagai kita tetamu Allah Subhanahu Wa Taala bila pergi di sana ni sebagai tetamu. Maknanya tetamu bukan tetamu saya, tetamu muazzin, tetamu imam, tak ada. Tetamu Allah. Bayangkan kita pergi ke Mekah, menunaikan umrah, menunaikan haji dan ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam, itu satu perkara yang terpilih. Maknanya Allah Taala pilih kita. Kadang-kadang kita ada duit tapi tak mampu nak dapat visa. Ada duit, beli package punya paling mahal tapi tak dapat nak melaut, tak dapat nak pergi ke Mekah. Ini semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya lupa, tadi kita ambil mood Haramain, mood Masjidil Haram bersama iqamah Syekh Ali Mullah dan sedikit salat bacaan irama versi Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais, pengetua pengurusan riasah iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan itu adalah Syekh Sudais, ya. Semua orang kenal dan semua akan rindui suaranya. Saya doakan semoga kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah PKP, setelah COVID-19 ini dapat menunaikan umrah dan haji insya-Allah. Insya-Allah, amin rabbal alamin. Begitu indah Ustaz, bagaimana alunan azan daripada Syekh Ali Mullah, kemudian suasana itu sebenarnya tidak dapat digambarkan. Namun kerinduan itu pastinya akan terubat apabila kita menjejakkan kaki ke sana, ya Ustaz, insya-Allah. Cumanya Ustaz, ada soalan di Facebook yang sangat indah berkaitan juga dengan ramai insan di luar sana. Macam mana situasi jika ada yang
ada dalam situasi ini, iaitu Zal Hazim di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya seorang yang pelat R. Kalau bahasa Arabnya ra lah, huruf hijaiyahnya. Adakah berdosa saya tidak digalakkan untuk azan? Dan boleh tak bagi tips untuk sebut R atau ra dengan betul? Silakan. Sebenarnya ini bukan pilihan kita, Ustaz Hadari. Maknanya kita dah datang lahir tu memang dah pelat ra, tak boleh sebut. Bukan kita buat, kita buat-buatkan. Tapi yang saya belajar Al-Quran, seandainya kalau seorang itu pelat ra, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bunyi ghain. Digalakkan tukar ghain kepada lam. Maknanya lam tu lebih dekat dengan ra. Bayangkan ra kan dengan lidah. Ra, lam, ra. Kalau ghain di halqum. Betul. So Ar-Rahman main di sini. Jauhnya punya kejiranan dia tu, jauh sangat. So jiran ra adalah lam. Jadi kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak bunyi lam ke arah lam. Lama-lama insya-Allah dia akan boleh sebut ra. Insya-Allah dengan izin Allah. Tapi itu lebih dekat. Tuan guru saya kata lebih dekat lam daripada ghain. Maka kita tukarkan. Kita latih lidah kita tu untuk sebut lam. InsyaAllah dengan lama-kelamaan insyaAllah. Wallah, sebab ini bukan pilihan kita. Ustaz pun tak boleh nak bagi tips lebih. Tapi yang saya tahu, tukarkan ghain ke lam. Tapi lebih tidak dekat. berdosa kan? Tak dosa. Sebab kita bukan pilihan kita. Jangan kita sengaja Ustaz. pula. Kita sengaja pelak, sengaja tak nak talaqi, sengaja tak nak berguru. Kita kena berguru lah. So, kalau berguru, bagilah habuan kat tok guru tu. Betul. Ni panggil tok guru, bagi lebih kurang saja. Bila nak datang lagi, tak datang dah kan. So, kita kena menghormati ilmu yang disampaikan. Wallahu'alam. Itu dia. Yang penting tidak berdosa. Walaupun tidak berdosa, yang penting kenalah terus belajar. InsyaAllah untuk menambah baik diri itu. Betul. InsyaAllah. Baiklah, kepada anda semua, banyak lagi kita akan tanyakan kepada Ustaz. InsyaAllah kejap lagi nak tanyakan juga tips-tips ni untuk jadi muazzin terbaik ni. Kalau nak tahu, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pagi Sayyidul Ayyam, pagi Jumaat yang indah ini, kita murnikan pagi ini dengan sama-sama mendapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan persoalan muazzin. Pagi ini kita sangat bertuah juga bersama dengan kita Syekh Abdul Karim Umar Al-Fattani Al-Makki. Alhamdulillah. Syekh, bagaimana Ustaz ya? Dibahasakan Ustaz, banyak pengalaman Ustaz. Kalau nak diceritakan tu memang banyaklah. Kita juga tahu di mana Ustaz juga pernah berada di Mekah dan juga pernah menjadi qari di Raja Arab Saudi. InsyaAllah kejap lagi kita nak tanya teknik-teknik lah. Cumanya ada pemanggil di talian kita ini, kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan juga Ustaz Abdul Karim Ya. Juga. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Haji Umar. Ya, saya. Nak azan ke? Saya nak tanyalah dulu kalau boleh ni Da'i. Silakan Haji. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz ya. Saya ada dengarlah setengah pendapat mengatakan bahawa muazzin ini tidak perlulah azan ini tak perlu dilakukan Ustaz. Kerana apa? Dia kata kalau kita lakukan dia dah
dah menjadi lain maksudnya. Ada yang kata begitu kan. Jadi soalan saya, apakah azan ini perlu dilakukan ataupun tak perlu dilakukan, sedangkan muazzin itu hanya perlu bersuara nyaring dan kuat untuk semua jemaah dengar. Jadi itu soalan saya, Ustaz ya. Jadi sekiranya tak boleh dilakukan, apakah hukum yang saya dengar setiap sekali muazzin memang banyak lagu yang dilakukan, bermacam-macam lagu yang dilaungkan. Jadi apa hukum sebenarnya mereka ini dan bagaimana keadaan muazzin yang melakukan azan ini? Dan saya minta maaf masa pun dah suntuk ya ni Dai. Jadi saya tak perlulah azan nampaknya, banyak soalan yang lain ya. Itu sajalah. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya boleh je nak azan tu, tapi tak boleh kali ya Haji Omar, ya, insya-Allah. Baik, soalan yang cantik daripada Haji Omar ni Ustaz. Bagaimana, ada pendapat yang menyatakan bahawa azan tak perlu dilakukan, sekadar cukup nyaringkan, kuatkan. Bagaimana tu Ustaz? Baik. Kita tengok contoh yang paling mudah, kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Adakah muazzin yang azan tak ada lagu? Memang tak dipilih lah. Maknanya mesti kena ada. Yustahab maknanya harus kita pilih muazzin tu yang ada suara, kelonakkan suara untuk menarikkan orang. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, memang orang dengar tu nak datang masjid. Tapi kalau kita azan dengan lagu, jangan melampau. Jangan melebihi punya had dia, sudah. Jangan Allahu Akbar, Allah. Lagu tak boleh. Itu dah hari topik dia. Azan seperti Mekah je. Kalau Madinah Hayya 'alas salam, Hayya 'alas salat, contohnya. Orang dengar tu, orang berasa nak pergi ke masjid. Pasal apa ni? Kelonakkan suara tu menarikkan orang ke masjid. Yang malas pergi dia rajin. Sebab tu kita kena ada suara nada yang kuat. Nada yang kuat tu maknanya kena bertartil jugalah. Seperti baca Quran. Tuan-puan, kalau pergi masjid nak sembahyang, belakang imam dia baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman. Mana yang imam berlagu. Maknanya berlagu tu jangan melampau lagu, sudah. Kita jaga batasan dia. Jadi yustahab maknanya kita boleh kita tengok contoh. Kalau kata tak dibenarkan, maknanya Mekah Madinah tak bagilah muazzin dia jadi azan seperti Syekh Ali sebagainya. Diutamakan ditahan, maknanya tak boleh, kena azan macam biasa. Kalau Mekah boleh, Madinah boleh, tu kita cuba-cubalah terbuka sikit. Maknanya itu untuk menarik haluan telinga. Maknanya haluan telinga ni maknanya jangan setakat kata nyanyian saja haluan telinga boleh. Haluan nyanyi itu sebenarnya kalau dibenarkan, memang nyanyi memang benar lara, benar tak elok kan. Tapi Quran ni dan azan ni kita diutamakan melakukan dengan irama. Tapi kalau terlampau tak boleh lah. Kita kena jaga punya batasan tajwidnya. Wallahu a'lam. Baik, janganlah melampau-lampau ya. Kalau untuk mengajak orang tu tak ada masalah, bahkan dianjurkan insya-Allah. Tapi saya tertarik tadi Ustaz, bagaimana sebelum rehat tadi kita sama-sama tonton bagaimana ada anak-anak kecil dah mula melaungkan azan. Bagaimana tuntutan kita untuk mendidik sekecil-kecil anak itu untuk melaungkan azan, Syekh ataupun Ustaz? Bagi saya cadangkan untuk pihak masjid ke pihak sekolah ke apa, buat pertandingan, kerapkan buat pertandingan Al-Quran, pertandingan azan, muazzin, dan beri hadiah yang lumayan, beri hadiah yang bagus. Ini hadiah dia asyik kotak pensel. Itu je, kita bagi sikit, murah sikit. Masjid surau ada duit, belilah sikit benda-benda yang berharga sikit. Tengok benda yang sesuai supaya kita nak menarikkan anak ni, tulis situ, buat poster. Siapa ikut azan ni dapat hadiah. Contohnya benda yang dia suka, apa dia? Basikal. Jangan basikal ajak, basikal saja. Basikal yang BMX, BMX jenama. So bagi benda yang menarik untuk dia, bagi games ke apa sahaja yang Quran digital ke apa sahaja yang boleh menarikkan dia. Jangan asyik bagi hamper yang RM80 tu je. Asyik benda yang sama, beskot, kepuk yang tu saja, kadang-kadang ada basi, minta maaf ya. Maknanya bagi benda yang lebih menarik. Kerapkan buat majlis-majlis pertandingan azan untuk kanak-kanak untuk menarikkan. Sebab mereka ini akan jadi pelapis-pelapis kepada Bilal-Bilal yang dah ayahanda kita ni dah nak pencen dan sebagainya. Kalau di Mekah usaha dari Bilal ataupun muazzin tidak ada pencen. Dia azan atas wheelchair pun ada. Bilal Masjid Haram, Syekh Muhammad Ma'ruf rahmatullahi alaihi, muazzin Masjid Haram Syari. Syekh Muhammad Siraj Ma'ruf. Dia azan atas wheelchair sampai meninggal dunia. Mana sampai akhir hayat dia
dia masih jadi muazzin, tidak ada pencen. Tapi di azan dia betul larat dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi suara dia tu masih lunak lagi walaupun usia 70 80. Walaupun di atas kursi dah. Jadi tengok di maknanya kita sokongan tu mesti ada daripada kalangan orang tua dan semangat untuk anak-anak muda supaya mereka ini akan jadi pelapis-pelapis. Jangan halang mereka, ajar mereka. Wallahu alam. Baik Ustaz, ni saya mewakili para penonton di luar sana lah. Ya. Kita ni nervous ataupun kita ni gemuruh. Azannya jarang-jarang. Bila azan sekali, hayya 'alas solat, tersekat pula kat situ. Macam mana? Adakah kita perlu sambung pula ataupun perlu ulang balik? Silakan. Pengalaman saya tak pernah berlaku lagi daripada diri saya. Sebab tu kata kena ada persediaan nak azan. Jangan korang makan. Ni baru makan tadi punya kambing golek, ayam golek makan lah. petai siap. Apa sahaja yang tak ada dalam perut ni. Semua benda dah ada. So ruang untuk angin nak bernafas. Kita kena bagi hak untuk azan. Hak untuk makan. So yang makan tu tangguhkan dulu melaksanakan azan, kecuali kata di arah last minute itu dan jadi benda macam tu bukan luar pada jangkaan kita. So kita nak sambung, wallahualam, saya tak tahu soalan ni yang agaknya menggemarkan saya, tapi kalau kata nak ulang balik sebab dia tak terputus tengah-tengah tu, boleh je ulang balik, tak ada masalah. Ulang balik kalau terputus putus kan. Ulang balik Allahu akbar, tak ada masalah. Tapi jangan sambung tu dia ada makna lain-lain dah. So ulang balik sebab ini luar pada jangkaan kita dan jarang berlaku. Yang penting jaga dulu sebelum nak azan, harus kurangkan minum dan makan, jaga tips-tips dia. Wallahu alam. Itu dia, saya suka penerangan daripada Ustaz. Yang penting persediaan dulu lah. Ya, persediaan penting sekali. Betul, itu yang penting sekali. Kemudian yang keduanya barulah kalau kata berlaku, ulang semula. Okey, satu soalan di Facebook Ustaz. Adik Mahadi. Cantik juga soalan ni. Ini saya pun pernah daripada kecil saya dengar orang tua-tua cakap. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Pernah saya diberitahu jangan baring semasa azan dilaungkan. Nanti mayat akan jadi berat. Itu dia. Di dunia dah sedia berat dah. Mati pula berat. Macam mana tu Ustaz? Wallahu alam, setahu saya tu tak adalah dalam hadis pun. Wallahu alam, saya tak tahu. Ini kadang-kadang cerita ni ada adat ataupun dia punya orang tua dulu kan. Jangan duduk atas bantal, jangan potong kuku malam sebab lampu tak ada. Masa dulu ada pelita je. Adat budaya orang tua dulu kita hormatlah. Walaupun tidak ada kemungkinan dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi kita hormat ayah dan ibu. Jangan dah pandai tu kita nak melanggar, kita nak melawan ayah. Kita hormat baik ayah. Tak salah kita menghormati adat budaya, tak salah. Yang penting jangan melanggar syariah. Maknanya jangan percaya benda macam tu. Maknanya kalau tak ada, kita jangan percaya. Nanti dia jadi sungguh ke tak? Kita buat biasa-biasa je. Kita tengok banyak benda lagi. Ialah kita menghormati azan. Kita dengan keadaan kita wuduk, standby solat, sebelum nak azan tu kita ambil air semayang, bersedia untuk ke masjid dan sebagainya. Yang tadi tu wallahualam saya tak pernah dengar, tapi saya rasa ini cerita orang tua kan. Jadi kita hormat apa sahaja. Kalau nak jangan kita percaya sepenuhnya, selain pada kalau ada dalam Quran dan hadis kita amalkan. Wallahualam. Baik, itu dia. Terima kasih Ustaz atas penerangan. Cumanya Ustaz, mungkin saya suka tanyakan soalan ini sebelum ada kesimpulan daripada Ustaz lah. Azan akan menjadi lebih indah dan akan menjadi terkesan sekiranya muazzin itu faham akan segala erti dan intipati yang ada dalam laungan azan itu. Apa komen daripada Ustaz? Ialah kita sebagai seorang muazzin kena tahu bahawa kita nak mengajakkan orang datang ke masjid. Jadi kita kena tahu apa isi kandungannya daripada dua kalimah syahadah. Asyhadu alla, aku menyaksi bahawa Allah Taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuruh. Jadi kita kena menyaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi kita dan kita selawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua benda, dan kita mengajak orang datang ke masjid, solat bersama-sama, mengajak orang mencari kejayaan dunia dan akhirat. Maknanya di sini semua dalam itu adalah lafaz khusus. Maknanya bukan sembang-sembang santai, tak ada. Ini semua sebut nama Allah daripada awal sehingga akhir. Bukan sekadar lafaz tak ada. Ini lafaz khusus. Maknanya mengagungkan nama Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi dia kita mengagungkan. Faham? Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa terjemahan dia Ustaz tadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Okey. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah.
Nampak tuan-puan? Maknanya kita di sini, kalau orang tu azan dengan sepenuh jiwanya, memahami apa isi kandungan daripada azan awal sampai akhir, dia akan azan dengan azan yang baik dan dia akan lebih bersedia untuk dia dia nak azan tu, dia rasa macam ya Allah. Saya tengok muazzin-muazzin Masjid Haram, memang dia ready Ustaz Hadari. Memang dia ready berawal dah. Dia panggil apa ni? Dia duduk, kalau dia azan tak boleh azan atas berdiri, macam Syekh Alimullah dia duduk kan. Jadi dia ready sebelum azan tu, dia ada tasbih. Bayangkan depan dia Kaabah tau. Dalam 500 meter sahaja Kaabah depan dia. Bayangkan. Nampak Kaabah tau. Jadi saya kata, ya Allah, ni kali pertama masuk bilik muazzin. Tengok rupanya muazzin dia ready berawal lagi dah. Dan PA sistem dia dah jaga dah semua dah. Pop on air terus azan. Tak ada nak delay, tak ada sebagainya. Duduk macam ni, standby. Ini dah muazzin yang profesional. Maknanya kita kena ada persediaan lebih awal. Jangan duduk minta maaf ya, duduk kat luar. Contohnya ada kadang-kadang ada yang bila-bila yang berasap ke apa sahaja kan. Kurangkanlah supaya kita jadi contoh yang baik kepada masyarakat. Dan kalau boleh jaga keterampilan seorang muazzin dan imam. Ini saya nak sentuhkan sikit Ustaz Hadari. Seorang muazzin, jubah, kopiah. Pakailah kopiah yang sentiasa cuci. 3 hari sekali cuci sekali kopiah. Ni sampai kuning Ustaz, minta maaf saya. Sampai jubah berbulan-bulan tak basuh. Dobi ada kan, pergi ke Dobi. Apa salahnya bayar Dobi RM10. Sedangkan kita belanja benda lain lagi lebih daripada RM10. Kita tak berkira untuk jubah kita, untuk baju kita ni kadang-kadang pergi untuk masjid. Sebab dalam Quran sebut khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hiasilah diri kamu setiap kali kamu nak pergi ke masjid. Maknanya kita kena berwangi. Ni baju ni hapak dah, minta maaf Ustaz. Baju jubah imam tu dah berbulan-bulan, bila semua pun tak basuh. Tak pernah dicuci. Sekurang-kurangnya sebulan sekali buatlah rolling, tukarlah dan sebagainya. Sentiasa wangi, wangi badan, wangi ketiak, wangi, semua kita kena jaga kita. Sebab kita mencontohi dan kita cermin pada masyarakat. Lagi-lagi pula mulut kita pun sentiasa dalam keadaan yang baik, bersugi. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz terbaik. Terima kasih atas segala pesanan itu. Moga-moga kita semua dapat mencontohi akhlak Nabi SAW. Baiklah Ustaz, sebagai penutup, kita murnikan majlis kita pada pagi ini dengan doa daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahrum. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih, syukran jazakallah diucapkan kepada Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Makki kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih kepada hadirin, terima kasih kepada penuntut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kru-kru semua. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kepada para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya dan sahabat kami semua, iaitu Da'i Azrin sebagai moderator esok bersama dengan panel kita Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami, di mana topik yang akan dibincangkan berkaitan dengan akhlak, yakni akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantikan esok, terbaik tu insya-Allah. Baiklah, jika ada sebarang kesilapan saya mohon maaf, ada kebaikan amal-amal dan sebar-sebarkan bersama. Jadilah muazzin kerana bukan sekadar memanggil orang menunaikan solat, tetapi mengajak semua untuk menjadi insan yang berjaya dunia dan akhirat. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.